Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ihwanihi minal anbiya wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alim ajma'in, wa ila arwahi alil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal muallimin wal muallimat kum ajma'in. Syamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim waj'alna min ibadikas sholihin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi i'tini muhabbatak wa ma'rifatak. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atba'a sababa hatta iza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'atin wa wajada indaha qauma. Qulna ya zal qarnain imma an tu'azziba wa imma an tattakhadha fihim husna. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'azzibuhu azaban nukra. Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam. Dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum, yakni kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menyeksa atau berbuat kebaikan, yakni mengajak beriman kepada mereka. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang inyaya, maka kami kelak akan menyeksanya. Kemudian orang yang inyaya itu dikembalikan kepada Rabb-Nya, lalu Allah mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya, yakni perintah yang mudah dan
dari perintah-perintah kami. Shadaqallahul azim. Surah Al-Kahfi ayat 85 hingga ayat 86. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam yang amat bersa, Tuan Fungsi dan ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita sekali lagi dapat bersama di surau yang mulia ini untuk sama-sama kita menunaikan fardu maghrib 5 waktu. Seterusnya kita dapat sekali lagi sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit amal kita ini menjadi penyebab kepada Allah Ta'ala sentiasa terus memberikan taufik hidayah kepada kita dan mematikan kita dengan mati yang husnul khotimah insya-Allah. Selawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Para muhibbin rahimakumullah, kita menyambung pembacaan tafsir Suratul Kahfi ayat 85 hingga 88 berkaitan dengan kisah pengembaraan seorang hamba Allah yang telah diberikan kuasa, diberikan pemerintahan yang hebat dengan kuasa pemerintahan yang amat luas timur dan barat, yang bernama Zulkarnain, yang mana kita telah terangkan yang lalu bahawa Zulkarnain ini tidak disebut umurnya berapa, tempat berlakunya di mana, tahun bila, dan nama ini pun sebagai laqab ataupun gelaran, bukan nama sebenar. Diambil daripada Zulkarnain. Zul ni bermakna mempunyai, Qarnain dua tanduk, yang mana di sini ada dua pentafsiran secara lughawi dan juga secara kinayah. Yang dimasukkan dengan lughawi, Zulkarnain raja yang mempunyai dua tanduk, yang dikatakan pembesar ini dia memakai tengkuluk ataupun crown ataupun topi yang ada tanduk dua, menunjukkan kebesaran dan kehebatan serta kehandalan, keperkasaan raja-raja zaman dulu. Dan dikatakan waktu Zulkarnain ini berkuasa waktu itu 300 tahun sebelum Masihi, yakni 300 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan juga ada menyatakan yang dia inilah dari kalangan orang-orang Rom, kumpulan orang barat. Wallahu alam. Kemudian maksud kinayah Zulkarnain ini, raja yang soleh ini, yang ada mengatakan seorang raja yang soleh, ada juga yang mengatakan dia seorang nabi. Makna mempunyai dua tanduk, dia mempunyai dua kekuasaan timur dan barat. Tanduk kiri dan tanduk kanan tu maknanya kuasa dia bumi sebelah kiri ataupun sebelah timur dan sebelah barat. Dan yang penting di sini ialah kita mengambil pengajaran serta pelajaran ibrah daripada cerita ini, yang mana cerita ini juga tuan-tuan, di dalam surah ini juga adalah satu surah tuntutan yang mesti kita baca
yang Nabi suruh kita mengamalkannya surah Kahfi kerana akhir zaman Nabi SAW suruh kita beramal dengan suratul Kahfi. Ini menunjukkan surah ini adalah surah yang amat penting untuk zaman ini ataupun untuk akhir zaman, yang mana isi kandung cerita atau kisah di dalam surah ini sangat berkait rapat dengan suasana zaman kita pada hari ini yang kita sekarang berada. Itu sebab Nabi menyuruh kita beramallah dengan surah Al-Kahfi. Selain daripada membaca, kita mentadabur, memahami, serta kita sedaya upaya cuba beramal dengan pengajaran-pengajaran yang ada dalam surah yang mulia ini. Para muhibbin rahimakumullah, kita terus saja kepada kisah seterusnya, iaitu kepergian ke bumi di mana ada Ya'jud Ma'jud serta pembangunan penghalang. Surah Kahfi ayat 92 hingga 96. Sebelum tu mari kita tengok dulu kisah Zulkarnain ini pergi ke sebelah timur. Allah SWT menjelaskan yang kita baca di dalam surah ini, kita ambil daripada kitab tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala menyatakan bahawa Zulkarnain kemudian menempuh suatu jalan yang lain. Ia berjalan dari tempat terbenamnya matahari menuju tempat terbitnya. Daripada tempat terbenam matahari, iaitu sebelah barat, menuju ke tempat terbitnya, iaitu sebelah timur. Tapi tidak disebut negara mana, negeri mana. Saat itu, setiap kali dia melintasi suatu umat, maknanya dalam perjalanan dari barat ke timur itu, dia akan melintasi beberapa umat, beberapa kumpulan manusia. Dia mengalahkan dan menguasai mereka. Jadi maknanya tuan-tuan, kita lihat Zulkarnain ini bersama dengan bala tenteranya, apabila pergi saja ke satu tempat, dia akan kuasai tempat tersebut. Maknanya begitu handal, begitu hebat kumpulan ini. Dia mengalahkan dan menguasai mereka serta menyeru mereka kepada Allah. Bermakna perjalanan ini perjalanan dakwah. Sambil mereka Zulkarnain membawa rombongannya, tenteranya, yang kita pernah sebut dulu bahawa dalam tafsir banyak menyebut bahawa tenteranya ini bukannya sikit, dan tentera yang dibawa ini beserta dengan segala macam jenis kemahiran daripada bala tenteranya. Tukang masaknya, doktornya, ustaz-ustaznya, cikgunya, yang ngajar ahli betanya, tukang perangnya, tukang asap parang, semua cukup tuan-tuan. Engineernya, arkiteknya, semua ada. Dibawa perjalanan tu. Maka tuan-tuan, dalam perjalanan itu, apa yang dibuat? Apabila Zulkarnain bertemu dengan satu kumpulan, Zulkarnain akan membawa Islam, akan menyampaikan dakwah supaya kumpulan tersebut beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita lihat bahawa perjalanan hidup seorang penguasa yang soleh, dia akan menyampaikan tauhid kepada ummah seperti Zulkarnain ini, menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika mereka mematuhinya, maka dibiarkan. Maknanya kalau satu kumpulan tu dia ajak masuk Islam, mereka pun menerima, maknanya tak ada apa-apa lah, tinggallah gitu maknanya. Dan jika tidak, maknanya ada kumpulan atau umat yang dilalui itu tidak mahu menerimanya atau tidak mengikuti akan seruannya kepada Allah itu, maka dia akan menghinakan dan menundukkan mereka. Maknanya inilah kadang-kadang kita lihat tuan-tuan, kepentingan kuasa dalam dakwah ni. Kita nak menyampaikan dakwah, seperti kita lihat banyak, ataupun zaman dulu kita lihat bagaimana apabila seorang raja, seorang penguasa, dia ini beriman dan dia menyampaikan dakwah, mudah diikuti oleh para rakyat. Contohnya para miswara dulu, apabila dia memeluk agama Islam, maka semua rakyat Melaka jadi Islam hingga sampai ke keturunan hingga ke hari ini. Itu betapa pentingnya. Sangat mudah sebenarnya berdakwah menggunakan kuasa, sangat mudah. Tuan-tuan, sangat mudah. Itu sebab kita kena cari kuasa. Kena ada satu kuasa yang mana kuasa itu daripada orang Islam, penguasa yang beramal dengan amalan Islam, yang prihatin serta sangat alert dengan Islam, dengan iman. Ada apa tu dipanggil tu, ada roh Islam, maka dia di mana-mana dia akan sampaikan perkara ini. Maka ini digambarkan dalam surah ini oleh Allah Ta'ala kepada kita berkaitan dengan raja ini, Zulkarnain. Maka dia menghinakan dan menundukkan mereka. Ia menghalalkan harta dan perhiasan mereka, serta memperbantukan setiap umat untuk mengerahkan pasukannya untuk memerangi wilayah-wilayah yang berbatasan dengan mereka. Ketika telah sampai di tempat terbitnya matahari di bahagian bumi sebelah timur, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wajadaha tatlu'u ala qaum, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum, maksudnya suatu umat, lam naj'al lahum min duniha sitra, yang maksudnya yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Itu maksudnya tuan-tuan, Zulkarnain berjumpa dengan satu umat, satu kumpulan yang mereka ini tempat tinggalnya tidak menentu. Seperti kita ada rumah, ada tempat pelindungan dan sebagainya. Mereka ini terdedah dengan matahari, dengan terik matahari. Maknanya mereka ni ibarat macam orang nomad, agaknya gitulah. Orang yang duduk di padang, yang duduk di padang, tidak ada rumah. Mereka tidak memiliki bangunan tempat mereka berlindung, tidak pula pepohon untuk berteduh, dan menutupi diri mereka dari panasnya sengatan matahari. Tuan-tuan, rupanya ada kaum yang macam tu yang Allah Ta'ala cipta, tuan-tuan, di muka bumi kita ini. Bermakna kita bersyukur pada hari ini, tuan-tuan. Allah Ta'ala hidayahkan kita apabila kita menjadi umat hari ini. Kita ada teknologi membina rumah-rumah dengan bumbungnya, dengan atapnya. Dan ada umat-umat yang terdahulu, mereka tak duduk macam kita rumah, mereka duduk dalam batu.
Macam zaman Nabi Soleh, umat Nabi Soleh. Mereka tarah, mereka korek batu tu menggunakan teknologi yang mereka ada, dan mereka buat rumah-rumah daripada batu. Kita alhamdulillah pada hari ini kita ditakdirkan duduk di satu tempat yang tanahnya subur, udaranya nyaman. Kalau kita buka kipas kita rasa sejuk. Sebab apa? Walaupun kita panas, tapi kenapa kita rasa sejuk? Sebab udara kita ni udara yang ada air. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara, contohnya Timur Tengah, tuan-tuan pergi umrah dan sebagainya, sana udaranya kering. Musim sejuk pun, tapi tangan kita kering. Musim sejuk tu, musim dingin, kita boleh sidai pakaian basah tu, tak lama kering. Padahal tak ada suasana sejuk. Kerana udara sana udara yang kering, kita udara yang lembab. Maka itu sebab tuan-tuan, kalau tanah tempat kita ni tuan-tuan, kalau kita baling biji apa je, kita toleh je tengok dah tumbuh. Gitulah ibaratnya. Dia punya suburnya, kaya yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada umat Melayu hari ini di tanah kesayangan kita ini. Jadi kat sini dilihat, mereka ini Allah Ta'ala takdirkan dengan tempat tinggal yang tidak ada bangunan. Mereka hari-hari terdedah, tak ada rumah, melepak aja gitulah atas padang, beranak penak dan sebagainya. Maknanya apa? Ibaratnya macam haiwan yang duduk di padang. Nampak tuan-tuan? Manusia. Ni manusia. Imam Qatadah mengatakan, diceritakan pada kami bahawasanya mereka berada di area tanah yang sama sekali tidak dapat menumbuhkan tanaman bagi mereka. Maknanya mereka ni hidup duduk situ. Kenapa? Kerana tempat tadi tu memang tidak dapat menumbuhkan tanaman bagi mereka. Maknanya tanah tu tanah yang tandus. Jika matahari terbit, maka mereka masuk ke dalam terowong-terowong. Hingga ketika matahari sudah tergelincir, mereka keluar mencari penghidupan mereka. Jadi kalau mereka panas, mereka carilah mana batu-batu ke gua tempat dia berlindung, menyorok di situ. Itulah kehidupan mereka. Firman Allah Ta'ala, kazalika waqad akhatna bima ladaihi hubra. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Imam Mujahid dan As-Suddi mengatakan khubra bermakna ilma, yakni ilmu. Maksudnya kami mengetahui seluruh keadaannya dan keadaan bala tenteranya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun, meskipun umat-umat mereka terpisah-pisah di bahagian wilayah di muka bumi. Sebab Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala tidak ada suatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. La yahfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Seterusnya tuan-tuan yang dimulakan, ayat 92 hingga 96, yang di sini yang berkaitan dengan Ya'juj Ma'juj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atba'a sababa hatta iza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya zal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fa hal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubarul hadid hatta iza sawa bainas sadafaini qala anfuhu hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi kitra
yang bermaksud kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, ni Zulkarnain dan para tenteranya, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bumi itu, bukit itu, ada suatu kaum yang hampir tidak mengerti perbicaraannya. Tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, Maha kuasa Allah Ta'ala, Maha bijaksana Allah Ta'ala. Dalam cerita bab bahasa pun bermacam-macam bahasa Allah Ta'ala boleh cipta kepada manusia. Ya tuan-tuan, kalaulah tempat kita ni di Semarang ni tuan-tuan, agak-agak ada berapa bahasa yang kita boleh tahu pada manusia. Sekarang ni di Semarang lah, kita tak payah pergi jauh-jauh. Semarang ni ada orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang Myanmar, ada orang Bangla, ada orang Pakistan, ada orang Vietnam, ada orang Nepal, lagi orang apa? Itu semua bahasanya lain. Ya tuan-tuan, semua bahasanya lain, tak sama. Jawa je pun ada yang boleh cakap Jawa halus, Jawa kasar, ada yang kata boleh cakap Jawa ngencret. Tak tahu Jawa ngencret macam mana, Abang Haji tahu lah. Ada yang paling dahsyat Jawa murtad. La ilaha illallah. Itu baru Jawa, belum Bugisnya. Oh lupa, orang Kelantan Terengganu pun ada. Nampak tuan-tuan? Orang Kedah pun ada kat sini ni. Orang Kedah, belah-belah Kedah tu Sikh cakap dia lain. Dekat-dekat sana tu Tioman cakap dia Tioman kat mana? Kat Langkawi cakapnya lain. Dia ada apa? Bahasa Langkasuka, bahasa dekat dengan Thailand tu. Masya Allah tuan-tuan, banyak bahasa tak terkira. Kadang satu orang tu boleh cakap bermacam bahasa. Itu baru cerita rumpun Melayu, belum rumpun Cina. Cina sama dia pun banyak. Yang famous kan kita bahasa apa tu? Hokkien dengan apa? Mandarin. Belum K lagi, belum Li nya lagi, belum Go lagi. Macamnya itu semua, belum Kungfu lagi. Belum pula India. Masya Allah tuan-tuan. Tapi cuba kita fikir dunia tuan-tuan, macam mana Allah Ta'ala ciptakan bahasa itu dan mereka boleh faham. Contohlah, ni sebagai contohlah saja, buat contoh. Kita kata ngok gitu kan. Saya sebut kalimah ngok gitu. Mungkin tuan-tuan tak faham, tapi mungkin ada dunia lain itu ada bahasa, ada maknanya. Gitulah maksudnya kan. Ini nak menunjukkan bagaimana kayanya Allah Ta'ala. Bukan hanya harta benda, tetapi bahasa pun kaya. Masya Allah tuan-tuan. Kemudian kalau kita lihat diri kita, Allah Ta'ala cipta ahsanul khaliqin, sebaik-baik ciptaan, sebaik penciptaan kita. Bagaimana yang dikatakan sebaik penciptaan kita? Sebab kita ni tuan-tuan, kita ada tiga unsur. Unsur jin pun kita ada. Kita unsur malaikat pun ada, dan unsur tanah pun ada. Unsur jin apa? Api. Dalam diri kita ni ada api. Unsur cahaya ada. Ilmu roh kita. Sebab tu kita kalau berzikir, kita boleh melihat kebesaran Allah. Nur itu cahaya, penerang, penunjuk. Dan kita juga ada tanah. Memang tanah. Tapi kalau jin, dia hanya ada api saja unsur itu. Kalau malaikat hanya cahaya saja. Tapi manusia tiga-tiga dia ada. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Ahsanul khaliqin. Para muhabbin rahimakumullah,
Mereka berkata, hai Zulkarnain. Siapa yang mereka tadi? Iaitu orang-orang yang berada di dua lembah. Ada gunung, kemudian tengah-tengah tu ada lembah. Lembah situlah yang dimasukkan tadi ni. Ada kumpulan, ada kaum. Mereka berkata, tadi disebut suatu kaum yang hampir tidak mengerti perbicaraan. Dalam riwayat menyebut, bermakna kat situ tuan-tuan, Zulkarnain juga membawa juru bahasa daripada ramai-ramai bala tentera dia yang kita sebut tadi, termasuk juga ada juru bahasa yang hingga disebut hampir-hampir tidak mengerti perbicaraan, dapat juga dipaham sedikit demi sedikit. Maksudnya apa? Ini dia, maksudnya disebut, hai Zulkarnain, kata orang-orang yang kaum tadi tu, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerosakan di muka bumi. Maknanya mereka ni berjiran dengan satu kaum. Kaum ni dia menyorok, tapi nanti satu masa dia keluar. Apabila dia keluar daripada persembunyian mereka, mereka akan merosakkan harta benda, membunuh, mencuri, merampas, dan sebagainya. Jadi kata mereka, Ya'juj ini satu kaum yang membuat kerosakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding di antara kami dengan mereka. Jadi mereka ni yang terinyaya oleh Ya'juj Ma'juj minta kepada Zulkarnain supaya membuatkan tembok. Inilah asal usulnya ada tembok tu. Zulkarnain pun berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku, iaitu Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat. Maknanya orang tadi ni, mereka ni, kaum yang terinyaya ataupun diganggu oleh Ya'juj Ma'juj ni, dia nak bagi upah. Nak bagi upah, wahai Zulkarnain, tolong buatkan satu tembok, satu pagar, supaya kami ni tidak diganggu oleh Ya'juj Ma'juj. Nanti kami bayar upah. Kami bayar upah. Gitulah maksudnya. Jadi Zulkarnain kata, Allah Ta'ala yang berikan aku kuasa ni lebih banyak daripada apa yang kau ada. Aku ni lebih kaya, lebih banyak kuasa, lebih banyak tentera, macam-macam benda aku ada. Gitulah ibaratnya. Jadi Allah Ta'ala beri tu lebih banyak. Jadi tak perlulah engkau nak upah-upah aku. Cumanya aku nak tolong satu je. Apa dia? Iaitu tolong aku dengan kekuatanmu, tenaga orang ramai. Bermakna ni satu projek yang memerlukan pekerja yang ramai. Kemudian, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan kekuatan alat atau peralatan untuk nak buat bangunan tersebut, agar aku membuatkan dinding di antara kamu dengan mereka. Jadi dibuatkanlah dinding ataupun tembok. Kemudian ayat seterusnya, berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia minta kepingan-kepingan besi. Inilah yang ramai ulama mentafsirkan tuan-tuan, dan mengambil ibrah daripada cerita ini bahawa apabila Zulkarnain minta tolong kepada kaum ini akan kepingan-kepingan besi, saya terbayanglah kepingan besi tu macam apa tu? Kan ada kalau JCB ataupun kapal korek yang bangun rantai tu kan dia nak lalu tempat yang lembik-lembik tu. Kalau zaman dulu lah, zaman saya kecil-kecil, dia pakai macam kayu. Dia angkat sini, taruh sini, angkat taruh sini, jalan. Nanti ambil lah tu, kan. Sekarang ni kan pakai keping-keping besi. Besinya tebalan seberapa bang? Segini besarnya segitu. Tuan-tuan mungkin lebih tahu dari saya kan. Tu agaknya gitu kepingan besi. Bermakna tuan-tuan, kalau hari ni kita lihat ada kepingan besi, dulu dah ada dah.
Bermakna kita kena berfikir juga, mereka memotong besi itu daripada alat apa, gunakan alat apa. Mesti ada alatnya, takkan mereka gigit. Bermakna kita tengok satu persatu tuan-tuan, bagaimana hebatnya teknologi zaman dulu yang kita rasa macam hari ini kita lebih hebat. Rupanya dulu pun lagi hebat. Iaitu takkan besi itu tiba-tiba dah berkeping-keping. Besi ni kan datangnya daripada tanah. Dia perlu proses, perlu dilombong. Kemudian diproses, keluarlah besi. Baru datangnya lepas ada besi mesti ada tahi besi. Tahi besi pula. Biji besi. Bermakna ada kilang. Tu zaman dulu tu. Yang kita kata zaman orang yang apa ni? Penduduk yang tadi tu yang tak berbaju tu. Yang duduk dalam yang dikacau oleh Ya'juj Ma'juj. Bermakna kalau hari ini Ya'juj Ma'juj datang pun agak-agak kita boleh lawan ke tidak, sebab zaman dulu tu teknologi pun hebat. Mungkin lebih hebat daripada kita. Pun boleh kalah. Apatah lagi kita ni, yang kita ni kan manusia makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin pendek kan, makin kecil, makin lemah. Sedangkan Ya'juj Ma'juj masih tetap begitu. Tubuh badannya besar, orangnya kuat, ganas, dan jumlahnya terlampau ramai. Jadi Zulkarnain minta supaya berikan aku potongan-potongan besi, kemudian besi tadi disusun sampai tinggi sama dengan tingginya gunung. Agak-agak berapa kilo tuan-tuan tu? Gunung tingginya berapa? Tak payah ambil jauh lah, kita ambil Gunung Lambak yang boleh dekat lah. 2 Gunung Lambak kita cantumkan tengah-tengah kosong, lepas tu kita panggil lah siapa nama, Minecon ke Pilotcon ke, syarikat gergasi besar tu kan, minta dia longgokkan batu, gunakan lori hantu dia tu kan, sampai atas gunung. Berapa tahun agak-agak nak siapkan. Tuan-tuan, bermakna di sinilah kita kena berfikir yang kisah yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita ini, ataupun suatu benda yang Allah Ta'ala belum tunjukkan kepada kita, adalah lebih hebat, lebih macam-macam yang kan tak fikir langsung, kita tak terfikir langsung. Bermakna tuan-tuan, ini baru cerita di dunia, apatah lagi nanti cerita di akhirat nanti. Nampak tuan-tuan, cerita di akhirat. Kadang-kadang kita kan tuan-tuan ambil sedikit pengajaran. Kadang-kadang kita nakkan sesuatu, kita kena berbaris kat klinik tu lah, klinik kaki dah lah sakit, nak dapatkan ubat klinik, tunggu nombor, pindah tempat duduk, nanti dah lama nak panggil, baru pergi tempat duduk lain, tunggu lagi, dah panggil nama, baru nanti pindah tempat lain. Lepas tu dah dapat jumpa doktor, keluar, tunggu lagi tempat lain. Untuk apa? Untuk ambil ubat. Bermakna pendaftaran. Yang kedua, dah pendaftaran tu, jumpa yang sebelah tengah tu apa? Yang ada misi 2 orang tu kan, tu duduk lagi tu. Lepas tu, itu pun kalau tak kena pergi bilik kecil ambil darah dan sebagainya. Lepas tu baru duduk kat depan lobi tempat bilik-bilik doktor. Berapa kali tunggu. Last tu dah jumpa doktor, kadang-kadang masuk je doktor, keluar sekejap, kencing ke apa kan. Baru lepas tu dah keluar, pergi ke tempat farmasi, makan 2-3 jam. Agak-agak tuan-tuan, siapa yang sini rasa-rasa lega lah, ataupun rasa macam, puas hati lah, puas hati. Kebanyakan mesti, kenapa lama? Semua kata lamanya, walaupun dapat ubat, mesti kata lamanya. Tapi tuan-tuan, cuba kita ambil pengajaran di sana nanti, apabila Allah Ta'ala panggil kita seorang demi seorang.
Allah Ta'ala panggil kita di hadapan Allah Ta'ala di Mahkamah Rabbul Jalil, seorang demi seorang. Kalau di klinik kita cuma doktor nak tanya apa, sakit apa, dah berapa lama sakit, kan? Biasa tanya, apa sakit, kat mana sakit, dah berapa lama sakit. Itulah, lepas tu bagilah ubat. Tapi kalau di akhirat nanti tuan-tuan, Allah Ta'ala tanya mengikut umur kita. Kalau umur kita 60, bermula daripada kita balik, itulah akan ditanya. Tiap saat mesti berlaku apa benda tu, dia akan tanya. Jadi yang nunggu tu, kalau kita di klinik tadi, kalau kita sakit, berduduilah kita sakit sambil nak tunggu misi atau doktor. Ada yang duduk di kerusi roda, ada yang dipapah, ada yang sampai tertidur. Tapi di sana kita pun tahu cerita bagaimana orang di padang mahsyar menunggu dalam keadaan berbagai-bagai. Ada yang tonggang terbalik, ada yang kepala macam keledai, ada yang peluh peluh menenggelami tubuh badannya. Ada sampai ke perut, ada sampai ke leher, ada sampai tercungap-cungap. Matahari sejengkal tuan-tuan. Dan ini pasti kita akan bertemu, saya dan tuan-tuan sekalian. Jadi berbaloi ke kalau kita hidup di bumi kita ini, kita nak lawan Allah, lawan Rasul, berbaloi ke? Tetapi berbanding dengan nanti kita di sana. Itulah, mudah-mudahan pengajaran ini untuk saya dan tuan-tuan. Maka nak disebut tadi, maknanya banyak lagi benda yang kita tak tahu di samping Allah Ta'ala itu. Apa yang ada pada Allah Ta'ala, yang mana hari ini kita hanya disuruh minta redha Allah, beramal minta redha Allah, beramallah minta redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dimulakan, maka berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiupkanlah api itu. Maknanya suruh dibakar. Besi yang dah dilonggok-longgokkan tadi dibakar supaya jadi merah. Besi yang tinggi menggunung, kemudian dia hidup terbakar merah. Agak-agak panasnya itu macam mana tuan-tuan dia? Azan. Hinggalah apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih. Masya Allah. Berilah aku tembaga yang mendidih. Bukan nasi yang mendidih tuan-tuan, bukan bubur yang mendidih, tembaga yang mendidih, agar ku tuangkan ke atas besi panas itu. Bermakna Zulkarnain pun handal, bukan hanya orang yang pungut kumpul besi tu. Nampak tuan-tuan, nanti insya-Allah kita sambung. Kita azan dulu Para muhibbin rahimakumullah, maka keterangan daripada ayat 92 dan hingga 96 tadi dalam tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu Allah Ta'ala berfirman seraya memberitahukan tentang Zulkarnain, thumma atba'a sababa, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, maksudnya kemudian dia menempuh suatu jalan dari arah timur bumi hingga sampai di antara dua penghalang, yakni dua gunung yang saling berhadapan. Di antara kedua gunung tersebut terdapat celah yang digunakan Ya'juj Ma'juj untuk keluar
menuju ke negeri-negeri Atruk, dipanggil. Negeri itu nama negeri Atruk. Lalu mereka berbuat kerosakan dan membinasakan tanaman dan anak keturunan manusia. Ya'jud dan Ma'jud ini termasuk anak keturunan Adam, maknanya manusia lah, anak keturunan Nabi Adam AS. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim, innallaha ta'ala yaqul ya Adamu fayaqulu labbaika wa sa'daika fayaqulu ba'ats ba'san nari fayaqulu qala wa ma ba'tsun nar fayaqulu min kulli alfin umiatin wa tis'una ilan nar wa wahidun ilal jannah fahina izin yashibus saghiru wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha faqala inna fikum ummatain maka nata fi syai'in illa katharatahu ya'juja wa ma'juj. Ni ada hadis sahih daripada Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang bermaksud Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam. Nabi Adam pun menjawab, labbaika wa sa'daika, aku memenuhi panggilanmu dan aku memohon pertolonganmu. Sa'daik ni maknanya ialah aku selalu memohon pertolonganmu untuk menjalankan perintahmu dan selalu mengikuti agamamu yang engkau redai. Itu maksudnya sa'daika, sa'daik, tu kalimah sa'daik. Labbaika wa sa'daika. Labbaika ni satu ucapan menyahut seruan yang disebut sebagai menyahut seruan yang sebaik-baiknya, semulia-mulia cara menyahut seruan apabila diseru atau dipanggil. Macam anak kita lah, kadang-kadang kalau dipanggil nama, dipanggil adik, apa mak, apa ayah, atau atau nak apa, kan, ataupun yang paling baik macam mana. Jadi dalam kalimah yang paling baik kita ambillah daripada Al-Quran, ambil daripada hadis, labbaika ya ummi, labbaika ya abi, gitulah. Saya mak, saya abah, gitulah. Jadi ini Nabi Adam alaihissalam menjawab panggilan Allah serta terus berdoa, iaitu dengan kalimah wasa'daika, aku memenuhi panggilanmu dan aku memohon pertolonganmu. Pertolongan apa? Pertolongan supaya sentiasa dapat beramal ibadah taat kepadamu. Itu maksud dia. Lalu Allah berfirman, utuslah utusan neraka. Apa itu utusan neraka? Tanya Nabi Adam. Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, dari setiap 1000 orang terdapat 999 ke neraka. Masya Allah tuan-tuan. Janganlah kita tuan-tuan termasuk di dalam 99 orang, dan mudah-mudahan kita adalah orang yang termasuk yang seorang itu. Amin. Maknanya kata dalam hadis ini, tiap-tiap 1000 orang 99 masuk neraka, 1 orang aja yang masuk syurga. Bermakna lebih ramai ahli neraka daripada ahli syurga. Jadi mana tuan-tuan tak pelik lah, orang baik sedikit, orang yang tak berapa baik ramai.
Sebab daripada hadis ini kita dapat satu jawapan. 99 masuk neraka, satu orang masuk syurga. Pada saat itu, anak kecil beruban dan setiap wanita yang hamil menggugurkan kandungannya. Ini kita pun faham bahawa itulah peristiwa sedang berlakunya hari kiamat. Apabila dengar sahaja berlakunya hari kiamat, maknanya hari kiamat dah mula terjadi sedikit demi sedikit. Maka apabila dapat dengar sahaja yang kiamat sedang berlaku, contohnya mungkinlah ada satu letupan yang dahsyat, umpamanya di jiran tetangga kita, dengar saja di negara jiran tetangga kita, dengar saja di sini disebut anak kecil terus beruban, terlampau takutnya, dan ibu-ibu yang sedang mengandung, sedang hamil, menggugurkan kandungannya. Kenapa digugurkan? Sebab dia nak selamatkan diri, tak mau bawa berat-berat. Ataupun ada riwayat lain menyebut dia dengar saja terlampau terperanjat, dia terberanak. Pun ada tuan-tuan. Ni iaitu berita berlakunya hari kiamat. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya di antara kalian ada dua umat. Di antara kalian ada dua umat, iaitu satu namanya Ya'juj dan satu namanya Ma'juj. Tidaklah kedua umat ini berada pada suatu keadaan seperti kerusakan, melainkan mereka akan menambah parah keadaan tersebut. Kedua umat itu ialah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi maknanya Allah Ta'ala sendiri telah menjelaskan kepada kita bahawa yang namanya kaum Ya'juj Ma'juj ni memang perosak. Perosak satu-satu tempat yang dia pergi. Mengikut hendak dia je. Suka hati dia nak buat apa. Dia tak akan dengar rayuan-rayuan daripada kita ni. Dia akan buat kerosakan, kebinasaan, membinasakan. Yang disebut tadi ni membunuh keturunan manusia. Apa makna membunuh keturunan manusia? Bunuh orang, budak-budak kecil lah. Dan mereka ni ada tak tuan-tuan? Ada. Kat mana? Inilah tersembunyi. Bukan tersembunyi. Dia tu nak keluar sebenarnya, tapi oleh kerana ada halangan. Dan halangan ini tuan-tuan, nanti dalam ayat lain kita akan jumpa. Halangan ini satu masa akan terbuka apabila sampai waktunya takdir Allah Subhanahu wa taala. Wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qaula. Ini ayat yang tadi. Inilah dalam hadis yang menunjukkan bahawa itulah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW tentang siapa itu Ya'juj Ma'juj. Ditegaskan lagi bahawa dalam surah Al-Quran, surah Kahfi ini, iaitu mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang membuat kerosakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran padamu? Ibnu Juraid mengatakan dari Atta, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lafaz kharaja artinya ialah imbalan. Jadi tuan-tuan yang mulakan, saya rasa kita berhenti dulu sampai sini. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan berkaitan dengan tafsir Al-Quran ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi, dan mudah-mudahan kita mendapat pengajaran daripada surah yang kita baca ini, surah Kahfi, ayat 92 hingga 96. Jadi terima kasih atas perhatian. Salah silap mohon maaf. Aku luka li'azan semalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa